Kemudian Nabi naik gua, saya tak mau cerita panjang, 3 malam duduk dalam gua tu. Pada hari yang pertama, Quraisy mengupah Qufatul Athar. Qufatul Athar ni ialah orang-orang tua yang pakar menjejaki jalan, menjejaki tapak kaki. Tuan-tuan kalau masuk hutan dengan orang-orang yang pergi menembak lama-lama, dah belas tahun, 14 tahun masuk menembak orang-orang lama ni, dia akan beritahu macam-macam ilmu. Kalau tengok pokok di sebelah sini ada embun, di sebelah sini tak ada embun, di mana naik matahari, di sebelah mana ada lumut, kalau bau macam ni, kalau kalau bau macam ni harimau belang, kalau bau macam ni, kalau nampak kepala kijang dekat sini, kepala saja, macam-macam lah. Arab dia ada pakar di padang pasir. Tuan-tuan tak pernah masuk padang pasir, saya tak boleh nak cerita. Waktu saya pergi mengembara dulu ni, kami ke padang pasir dan kami sewa motor yang 3 tayar tu, dia panggil apa tak tahu, STV ke MTV tak tahu, CCTV hak tu, hak motor 3 tayar tu. Tuan-tuan, padang pasir Madinah saya pergi, kami menelusuri perjalanan perang Badar, lorong yang Nabi guna untuk perang Badar. Bahkan lorong ataupun jalan secara terperinci yang digunakan oleh Rasulullah di dalam peristiwa hijrah disebutkan oleh para ulama. Ada ulama sebut. Tuan-tuan boleh juga tengok dalam kitab Atlasul Hadis Dr. Syauqi Abu Khalil. Dia sebut secara terperinci Nabi lalu ke mana? Nabi lalu sini, lalu sini. Subhanallah. Waktu saya dan beberapa rakan kami naik motor tadi, letak minyak banyak-banyak, isi minyak petrol banyak, kemudian kami pun masuk 10 minit, 20 minit, 30 minit, 40 minit ke dalam, sampai satu tempat kita tengok padang pasir tu sama bentuk. Tengok kanan sama, tengok kiri sama, kali ke belakang sama, tengok depan sama. Di mana utara, di mana selatan. Tuan-tuan, padang pasir ni dia bukan macam hutan, dia ada pokok tinggi, dia ada apa, kita boleh, paling kurang kita sesat, kita boleh pecahkan koyak kain, kita ikat di pokok. Padang pasir, tuan-tuan nak ikat di pokok mana? Oh, jangan buat main. Waktu tu saya ajak semua balik. Saya kata jom, daripada sekejap lagi mati kering di sini, jom kita balik, kan? Minyak habis ke sekejap lagi susah. Maka zaman itu ada Qufatul Athar, mereka-mereka yang pakar. Kalau tengok tapak kaki unta, mereka tahu ini unta Yaman, ini unta Madinah, ini unta Khaybar, ini unta mana. Mereka tahu berapa ekor, ini unta jantan atau unta betina, berapa orang yang naik, berapa, semua dia tahu. Dengan sebab itu, bila Nabi hilang dengan Abu Bakar, mereka upah Qufatul Athar Al-Khubara yang pakar. Akhirnya penunjuk jalan ni, penunjuk jalan yang pakar ni, mereka tunjuk Gua Thur, mereka kata Muhammad di atas sana dengan Abu Bakar. Tanya pendapat semua, macam mana ni menteri-menteri kanan ni dengan pahlawan-pahlawan Quraisy yang ikut, nak naik ke tidak? Sebab Gua Thur tinggi, nak daki Gua Thur kaki mesti luka. Zaman tu, sekarang dah kurang, sekarang dia dah buat macam tangga-tangga sikit. Waktu tu batu dia besar-besar dan kasar, maka luka kaki, melecet kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya pendapat, semua nak naik sebab kata di atas. Bila kesemuanya naik di atas, mereka pun tanya kepada pakar-pakar ni, mana Muhammad? Maka pakar-pakar tu pun tengok kawasan tu, mereka kata di bawah ini, di dalam gua ini. Di negara Arab kan saya nak cerita, habis dah masa ni, boleh kah? Tuan-tuan kata boleh, yang kena tangkap siapa? Hak kata boleh tu lah. Yang nak bayar 1000 sekali yang kata boleh tu. Cerita panjang, tuan-tuan. Jadi cerita apa tadi? Gua
Gua di negara Arab ni, saya dah ke Jordan, saya ke Mesir, Syria, Saudi, gua. Saya masuk gua negara Arab. Gua negara Arab macam ni tuan-tuan. Dinding dah situ je. Dia tak dalam. Dia dekat je dan dia tak ada tinggi. Dia, siapa yang pernah naik Gua Thur, dia sini je. Dia rendah ni je. Dia rendah ni daripada lantai ke sini. Lepas tu dia tak dalam. Dia tak dalam. Gua Hira pun sama. Dia gua negara Arab kebanyakannya macam tu. Dia tak dalam. Kalau di Malaysia, gua kita main futsal boleh. Boleh main futsal, boleh berenang. Ada gua yang ada sungai. Macam Gua Tempurung. Ada sungai dalam tu, dahsyatlah gua kita memang dahsyat. Boleh sesat kalau masuk dalam gua, boleh sesat. Gua di negara Arab ni dia cangkat, dia sikit je. Saya nak tuan-tuan bayangkan, begitulah Gua Thur. Nabi masuk dengan Abu Bakar. Ketika mana panglima-panglima Quraisy dan menteri-menteri Quraisy berdiri di hadapan gua, nampak tak kaki? Nampak. Berpeluh-peluh Abu Bakar, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nabi tanya, "Ma bika ya ibna Abi Quhafah?" Apa kena dengan kamu ni, Abu Bakar? Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum yanzilu ila qadamaihi la ra'ana." Ya Rasulullah, kalau seorang saja tundukkan kepala dia, nescaya nampak kita dua. Subhanallah. Bila pemimpin Quraisy tanya dekat Qufatul Athar tadi, mana Muhammad dengan Abu Bakar? Di dalam gua ni. Tak ada seorang pun yang tunduk. Kerana berkata menteri-menteri Quraisy, bagaimana mungkin Muhammad masuk sedangkan ada merpati dan juga sarang labah-labah yang penuh di pintu gua. Takkan Muhammad masuk. Padahal kalau seorang tunduk, dua sangat aja tunduk, kita buat abang kan macam ni ya. Peace lah. Nak lari mana? Bila Sayyidina Abu Bakar berpeluh-peluh ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, sehingga disedari oleh Rasulullah. Nabi tanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa?" Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, kalau seorang tunduk, nampak kita berdua. Aku bimbangkan keselamatan kamu." Sekali lagi Nabi jawab. Ini Nabi ajar kita. Nabi kata, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma?" Apakah kamu menyangka kita berdua sedangkan Allah yang ketiga? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih dan jangan risau wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Ni Nabi ajar. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Dan sungguh Allah bersama Nabi SAW. Tuan-tuan nak ke mana lagi tuan-tuan? Nak lari mana?